Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa nikmatillah. Hari ini kita sambung pelajaran kita tentang tajuk pendidikan Islam bahagian ibadat, iaitu tayamum. Okey, alhamdulillah, buka muka surat 109 atau 103 buku teks. Okey, tengok makna tayamum. Tayamum ni apa? Tayamum ni ialah satu rukhsah ataupun kelonggaran yang Allah beri kepada siapa? Hari ni kita nak belajar Okey, tayamum ni cara untuk kita menyucikan diri selain wuduk. Alright. Pengertiannya apa? Menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Dipakai debu tanah bukan air. Debu tanah. Okey, dan hanya dua anggota terlibat, muka dan tangan. Okey. Dan dia ada syarat-syaratnya lah. Tak boleh suka-suka hati. Kita masih ada air. Tak ada kes-kes yang boleh menyebabkan kita tak boleh tak guna air. Saja-saja nak guna tayamum tak boleh. Dalil daripada Allah. Maksudnya, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih. Tanah di sini bermaksudnya debu Kat bawah tu dia ada bagi tahu tu mengapa kita bertayamum menggunakan debu tanah. Kenapa ya anak-anak? Cuba asah fikiran kita. Kenapa debu tanah? Tak pokok ke? Tak batu ke? Kenapa debu tanah? Okey, ustaz tinggalkan soalan tu untuk kamu cari atau tanyakan kepada ibu dan ayah. Okey, untuk muka surat yang selanjutnya iaitu 104. Jom kita pergi untuk lebih kenal tayamum ni apa. Sebab kalau ikut gambar tu, ni pesakit yang berada di hospital kaki dia patah sekali. Ustaz dia kata tanpa wuduk pun awak boleh solat, iaitu dengan bertayamum. Okey, jom kita kenali tayamum tu apa. Okey, yang pertama iaitu berkenaan dengan rukun. Rukun ni apa? Itu syarat yang mesti ada untuk kita buat. Kalau tak ada syarat ni ataupun step yang kita kena buat dalam tayamum ni, nampaknya macam tak sah jugalah. Okey, yang pertama mesti berniat. Niat ni apa? Nawaitu tayamum listibahati fardil solah lillahi ta'ala. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Tak boleh bahasa Arab, bahasa Melayu pun boleh. Okey, yang kedua, menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Okey, yang ketiga, debu tanah tu disapu ke kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Dan akhir sekali ialah tertib. Mudah aja Yang pertama niat, sapu debu tanah yang suci itu di muka, dan ketiga sapu debu tanah yang suci itu di tangan hingga ke siku, dan kemudian tertib. Tertib ni apa? Ikut turutan. Jangan basuh muka, dah sapu muka, dah sapu tangan baru niat, tak boleh. Niat kena dulu. Ataupun dah niat sapu tangan terus baru muka pun tak boleh juga. Alright. Jom kita tengok. Tadi kita rukun, benda yang wajib yang mesti kita ikut stepnya. Yang seterusnya apa? Sunat tayamum. Sunat tayamum ni apa? Yang pertama ialah membaca basmalah. Okey, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi siapa yang tak tahu itu istilahnya. Okey, baca bismillah dapat pahala sunat. Kedua, sapu muka. Maksudnya atas ke bawah, daripada hujung ataupun anak rambut sampai ke dagu. Okey, ketiga, menipiskan debu tanah debu pada tapak tangan. Nipiskan. Kita ketuk-ketukkan. Nanti ustaz bagi show, bagi video untuk kamu. Okey, yang seterusnya ialah merenggangkan jari ketika kalau belum kena hafal dulu Alright. Yang seterusnya ialah sebab-sebab tayamum. Ini kita tengok supaya kalau kita menghadapi situasi ini, janganlah kamu was-was untuk gunakan Alright. Yang pertama, sebab yang mengharuskan tayamum ialah tiada air setelah berusaha mencarinya. Dah cari dah,
Dah rumah tak ada air, pergi rumah jiran tak ada air, sungai tak ada air. Jadi boleh bertayamum. Yang kedua, ada air tapi hanya cukup untuk keperluan diri dan ternakan. Kamu ada air tapi nak guna untuk masak. Jadi tak cukup juga kalau kamu gunakan untuk berwuduk. Jadi tak apa, boleh guna tayamum. Dan yang ketiga, jarak tempat ada air terlalu jauh. Rumah kat tangkap yang ada airnya di Muar sana. Jauh semata-mata pergi Muar sebab nak ambil wuduk. Lepas tu tahan, tak kentut-kentut sampai asar. Jangan macam tu. Boleh gunakan tayamum. Okey, yang keempat, terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau musuh berdekatan tempat air. Ni seperti tadi itulah saudara kita tu yang di hospital. Bukan saudara kita pun, kadang-kadang kita kadang-kadang bukan sebab patah pun, kadang-kadang sebab tak boleh nak bergerak. Tak boleh nak bergerak. Adalah simptom-simptom sakit tu, tak patah pun. Air ada depan tu tapi tak boleh nak pergi. Okey, boleh diikhtiarkan tayamum, tapi setelah dicuba. Jangan saja-saja. Okay, ataupun dia ada musuh berdekatan tempat air. Kita dalam keadaan aman ni tak adalah. Kalau ada musuh, kamu dibolehkan. Okay. Yang last sekali, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Cuaca di negara kita ni masih keadaan yang stabil. Kalau kamu pergi negara-negara yang berada di utara, yang ada 4 musim, sekali datang musim sejuknya, berminggu-minggu malah bulan, dapat mandi seminggu sekali pun dah kira bagus. Kadang-kadang sebulan tak mandi sebab sejuk sangat sampai ke tulang. Itulah nikmatnya kita duduk di Malaysia ini. Okey, untuk yang Ustaz rasa untuk bahagian Ustaz akan terangkan dulu tentang rukun, sunat dan sebab dahulu. Nanti Ustaz akan sharekan kamu video cara untuk melaksanakan tayamum. Nanti kalau dah naik sekolah, kita boleh buat sama-sama bersama dengan rakan. Okey, sekian itu saja daripada Ustaz. Mudah-mudahan dapat manfaatnya dan Ustaz harap kamu dapat membuat latihan di modul pada minggu yang keempat dan minggu yang kelima. Tolong siapkan dan hafalkan surah Al-Qadar, dan nanti Ustaz akan bagikan sedikit latihan interaktif lewat worksheet. Kamu boleh buat dan postkan pada Ustaz. Okey, sekian itu saja daripada Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.